Hari ini, kita dikelilingi oleh skrin, lampu LED, dan panel cahaya gergasi. Namun, tidak lama dahulu, cahaya biru dianggap mustahil. Selama beberapa dekade, syarikat-syarikat terbesar dunia coba mencapainya dan gagal. Kemudian muncul seorang jurutera dari sebuah syarikat kecil di Jepun dan melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh ribuan pakar. Ini ialah kisah Shuji Nakamura dan LED paling degil dalam sejarah. Pada tahun 1962, jurutera General Electric, Nick Holonyak, memperkenalkan LED spektrum tampak buat pertama kali. Ia memancarkan cahaya merah yang malap dan kelihatan lebih seperti rasa ingin tahu teknikal daripada permulaan revolusi cahaya. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul LED kuning dan hijau. Ia tahan lama, cekap tenaga, dan boleh dipercayai, namun mempunyai satu kekangan asas. Ia tidak mampu menggantikan cahaya biasa. Tanpa warna biru, tidak mungkin menghasilkan cahaya putih. Dan tanpa cahaya putih, tiada pencahayaan sebenar. Tiada skrin, dan tiada paparan warna penuh. Selama beberapa dekade, LED hanya digunakan di tempat yang tidak memerlukan kecerahan tinggi. Calculator, jam elektronik, panel instrumen, dan penunjuk kuasa. Menjelang akhir 1971, menjadi jelas jika manusia mahu menggunakan LED untuk pencahayaan dan paparan, mereka memerlukan LED biru. Ia adalah kunci kepada segalanya. Namun mencipta LED biru jauh lebih sukar, berbanding merah atau hijau. Punkannya ialah fisik. Cahaya biru memerlukan jalur tenaga terlarang yang luas dalam bahan semikonduktor. Ini bermakna tenaga yang lebih tinggi, keperluan kristal yang sangat ketat, dan hampir tiada kecacatan yang dibenarkan. Dari tahun 1960-an hingga 1980-an, syarikat-syarikat terbesar dunia mengusahakan masalah ini. IBM, Bell Labs, General Electric, Sony, Toshiba, Panasonic, beribu-ribu jurutera, ratusan juta dolar, dan hampir tiada hasil. Konto Makmal memang wujud, tetapi terlalu lemah, terlalu tidak stabil, atau terlalu mahal untuk pengeluaran besar-besaran. Sedikit demi sedikit, industri mula percaya bahwa LED tidak akan menjadi sumber pencahayaan. Masa depannya hanyalah penunjuk dan hiasan. Ramai eksekutif percaya lampu pijar dan lampu pendarflor tidak akan tergugat. Pada masa yang sama di Jepun, seorang jurutera bernama Shuji Nakamura bekerja di syarikat kimia kecil bernama Nichia yang menghasilkan fosfor dan LED ringkas. Nichia bukan gergasi teknologi, tiada makmal besar, tiada pasukan penyelidik besar, dan tiada lebihan dana. Menjelang akhir 1980-an, pasaran LED sudah tepuh, persaingan meningkat, dan masa depan kelihatan kabur. Nakamura tidak mempunyai PhD, tidak menerbitkan jurnal berprestige, dan tidak tergolong dalam dunia akademik. Malah, beliau sering membina peralatan makmal sendiri karena syarikat tidak mampu membeli sistem mahal. Namun dialah yang mencadangkan idea yang kedengaran hampir gila, mencipta LED biru yang gagal dihasilkan oleh syarikat terbesar dunia. Pengurusan Nichia ragu-ragu. LED biru dianggap jalan buntu, tetapi akhirnya syarikat itu mengambil risiko dan memberikan Nakamura belanjawan besar mengikut standar mereka, ratusan juta yen. Nakamura memahami satu perkara. Untuk mendapatkan cahaya biru, diperlukan kristal yang hampir sempurna. Sebarang kecacatan akan menukar cahaya menjadi haba. Jadi, langkah pertama ialah belajar menumbuhkan semikonduktor dengan kualiti luar biasa. Beliau pergi ke Amerika Syarikat dan menguasai teknologi MOCVD, pemendapan uap kimia organologam. Ia adalah proses yang sukar dan sensitif, lebih menyerupai seni daripada teknologi industri. Sekembalinya ke Jepun, Nakamura tidak sekadar meniru. Beliau membina semula reaktor itu sendiri. Kebanyakan sistem ketika itu menggunakan satu aliran gas. Nakamura menambah aliran kedua, mengira dengan tepat geometri dan kelajuan aliran, supaya ia kekal laminar, tanpa pusaran, tanpa turbulence. Keputusan ini bertentangan dengan pandangan umum. Ramai percaya aliran kedua hanya akan merosakkan kristal, namun hasilnya sebaliknya. Pada musim sejuk 1990, Nakamura memperoleh kristal gallium nitride GaN dengan mobility elektron beberapa kali lebih tinggi daripada apa yang pernah dicapai. Ia adalah kejayaan sebenar pertama. Namun kristal sahaja tidak mencukupi. Untuk menghasilkan LED, diperlukan PN junction, yaitu semikonduktor jenis PEG. Dengan gallium nitride, ini dianggap hampir mustahil. Magnesium, bahan dopan, terkunci oleh hidrogen, dan tidak berfungsi. Penyelidik Jepun, Isamu Akasaki, dan Hiroshi Amano
Sebelum ini menunjukkan bahwa jenis boleh dicapai melalui penyinaran elektron. Namun, kaidah itu terlalu perlahan dan mahal untuk pengeluaran besar-besaran. Nakamura menemui penyelesaian yang ringkas dan genius. Annealing haba, pemanasan suhu tinggi, memutuskan ikatan antara magnesium dan hidrogen dan membebaskan jenis. Pada tahun 1993, Nichia memperkenalkan LED biru komersial pertama. Ia terang, stabil, dan agak murah. Peristiwa ini mengubah industri serta-merta. LED putih menjadi mungkin, revolusi pencahayaan bermula. Skrin nipis dan panel cahaya menjadi reality. Menjelang pertengahan 1990-an, LED biru digunakan dalam elektronik paparan dan lampu pertama. Apa yang dianggap mustahil menjadi norma baru. Shuji Nakamura tidak memujuk industri dan tidak memaksa pendapatnya. Beliau hanya mencipta teknologi yang berfungsi dengan begitu baik sehingga mustahil untuk diabaikan. Pada tahun 2014, hasil kerja ini dianugerahkan hadiah Nobel dalam fisik kepada Shuji Nakamura bersama Isamu Akasaki dan Hiroshi Amano atas penciptaan LED biru berkecekapan tinggi. Dan sejak saat itu, cahaya bukan lagi hasil sampingan wayar panas, tetapi proses kuantum yang boleh dikawal dengan tepat. Cahaya menjadi bukan kesan sampingan haba, tetapi hasil fisik kuantum yang dapat diramal dan dikawal oleh manusia.